Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan sedikit isu mengenai TikTok. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adik Fakri bin Hariri, nombor matrik 120353. Jadi bolehkah anda semua memperkenalkan diri anda? Silakan. Ya, nama saya Muhammad Syahrizi bin Samsudin, nombor matrik 12011410. Nama saya Muhammad Fahmi Adli bin Suhaimi, nombor matrik saya 120421. Ya, nama saya Abraham Firdausi B, nombor 120136. Nama saya Ahmad Ibn Aidul Fazil, nombor matrik 1201392. Nama diberi Muhammad Ibn Matulullah bin Burhanuddin, nombor matrik 120415. Okey, baik. Jadi kita sudah memperkenalkan diri. Saya teruskan dengan soalan yang pertama. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah aplikasi TikTok menyediakan ruang untuk kita melibatkan penyertaan ataupun perbincangan bersama rakan-rakan sebaya mengenai isu politik? Okey, saya mohon jawab. TikTok ni seperti kita tahu adalah merupakan platform media sosial yang popular, dikenali sebagai platform video pendek yang memberi peluang unik kepada pengguna untuk mengakses dan menyertai dan terlibat dalam perbincangan mengenai isu politik. Okey, saya terus kepada akses. Apa itu akses? Akses tu, TikTok menyediakan akses kepada kandungan politik dan membincangkan yang mungkin tidak mudah didapati di platform yang lain. Okey, pengguna boleh dengan mudah menemui dan mengakses pelbagai kandungan politik termasuk berita terkini, analisis dan pendapat, seperti hashtag politik, hashtag perkara semasa, hashtag ahli-ahli politik, tokoh-tokoh politik. Okey, sebagai contoh, pengguna boleh mengakses video-video pendidikan, seperti kita lihat content creator yang memberi pendedahan tentang berkenaan tentang politik dengan secara lebih mudah untuk kefahaman orang ramai. Saya setuju dengan saudara punya pendapat. Kalau bagi pendapat saya dalam bidang penglibatan kita sebagai pengguna terhadap kepada TikTok, TikTok ni sebenarnya menggalakkan penglibatan aktif dengan membenarkan pengguna mencipta dan berkongsi kandungan politik mereka sendiri. Pengguna juga boleh menyuarakan pandangan dan pendapat berkaitan dengan pelbagai isu semasa lah, seperti perdebatan dan menyumbang dalam perbincangan politik melalui video, komen dan juga. Saya berikan contoh. Pengguna menciptakan video di mana mereka menyuarakan kepercayaan politik, membincangkan isu penting atau berkongsi pengalaman peribadi yang berkaitan dengan politik. Aspek penyertaan ini membolehkan individu untuk memilih ataupun memiliki suara dan dalam menyertai perbincangan politik yang lebih besar. Benar. Apa yang dikatakan oleh saudara Atik itu tadi adalah satu contoh yang sangat benar yang kita perlu. Jadi saya ingin minta izin kepada moderator, bolehkah saya menyambung sedikit perbincangan kita tentang soalan satu ini? Boleh, silakan. Okey, baik. Saya akan satu contoh iaitu maklum balas, yang mana TikTok ini dia mempunyai budaya maklum balas, iaitu di mana pengguna ini berinteraksi dengan kandungan pengguna yang lain melalui tanda komen suka, tanda love, kongsi, share, dan komen dan kolaborasi, iaitu ada satu hubungan di antara hubungan yang lain dalam mencipta satu konten. Jadi ini akan mendorong rasa komuniti dan penyertaan aktif dalam perbincangan, khususnya isu-isu yang panas iaitu politik dan sebagainya. Dan sebagai contoh, pengguna yang terlibat dalam perbincangan dengan meninggalkan komen pada video orang politik memberikan respon kepada pendapat orang lain, iaitu membalas komen dan berkongsi perspektif kefahaman mereka sendiri. Jadi ia akan meninggalkan satu sifat timbal balas dalam TikTok dan mendorong interaksi dan dialog
itu menjadi lebih bermakna kerana ada sesi balas membalas. Okey, sebagai tambahan, saya setuju dengan Atik dan Abror. Saya menambah tentang bincangan rakan sebaya. Ciri interaktif TikTok menggunakan perbincangan rakan sebaya mengenai isu politik. Pengguna boleh terlibat dalam perdebatan, perkongsian maklumat dan belajar daripada pandangan orang lain. Contohnya, kita boleh lihat TikTok membolehkan pengguna mencipta video bersama dengan kandungan yang sedia ada. Membolehkan mereka memberi respon menerusi ruang komen tentang kandungan politik atau terlibat dalam perbualan maya dengan pengguna yang lain mengenai politik. Okey. Ini menggalakkan pembincangan rakan sebaya yang membolehkan paparan perspektif yang pelbagai. Itulah yang saya boleh uraikan tentang soalan yang pertama. Okey, baik. Terima kasih Syuhaizi, Imam Atifullah dan juga Abrar kerana telah menerangkan kepada kita bagaimana TikTok berfungsi di dalam isu politik. Jadi saya teruskan kepada soalan nombor 2 ya. Soalan kedua, bagaimanakah aplikasi TikTok boleh memudahkan sesuatu tindakan orang politik, yakni ahli politik, dan bekerjasama untuk menggalakkan lagi perdebatan ataupun perbincangan di kalangan individu. Jadi ada sesiapa yang ingin menjawab soalan nombor 2? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya Fahmi, saya ingin menjawab soalan sebagai moderator. Okay, TikTok ni, seperti kita tahu, ia boleh meningkatkan kesedaran tentang isu politik. TikTok boleh membantu meningkatkan kesedaran tentang isu politik dengan mempamerkan perspektif yang berbeza tentang sesuatu topik. Dengan menggunakan seperti hashtag ataupun dengan alatan lain, pengguna boleh mencipta video yang menjadi tular ataupun kita boleh dikatakan sebagai viral, menyebarkan mesej dan tindakan yang menggalakkan. Sebagai contoh, kita menggunakan hashtag. Menggunakan hashtag itu, pengguna TikTok mencipta video dengan menggunakan hashtag, contoh climate change. Climate change maksud menunjukkan kesan perubahan iklim dan menyeru orang ramai untuk mengurangkan jejak karbon mereka. Yang kedua, seorang aktivis politik menggunakan aplikasi TikTok untuk berkongsi video pendapat tentang pilihan raya dan menjemput pengundi untuk mengambil bahagian dalam setiap proses demokrasi dengan hashtag Vote Wisely. Yang ketiga, pengguna TikTok yang mempunyai kepakaran dalam bidang ekonomi boleh mencipta video pendek yang menerangkan tentang konsep ekonomi yang kompleks seperti perdagangan bebas atau sistem cukai menggunakan hashtag economic education. Dan yang terakhir, pergerakan sosial yang memperjuangkan kesaksamaan jantina menggunakan TikTok untuk mempromosikan mesej mereka melalui tarian atau cabaran video yang menyalahkan ketidaksamaan jantina dengan menggunakan hashtag gender equality. Saya ada cadangan juga lah. Silakan dapat di sini. Jadi saya rasa untuk soalan ni dia dapat menggalakkan lah dialog dan pertukaran idea. Okay, contohnya macam TikTok ni adalah satu tempat yang menyediakan peluang untuk orang yang berbeza faham politik ni lah untuk terlibat sama dalam pertukaran dialog ataupun idea. Jadi melalui ulasan ataupun balasan dan duit salah satu fungsi ada dalam TikTok kan. Okay. Jadi pengguna boleh terlibat dalam perbincangan ni dan juga membuat video yang menggalakkan kerjasama ataupun menggalakkan kepada yang sebaliknya. Okey, baik. Ada tambahan? Saya ingin menambah ada lagi. Silakan. Menurut TikTok ni juga, ia menggalakkan kerjasama dan pembinaan dalam komuniti. Okay, TikTok seperti yang kita tahu, TikTok boleh menggalakkan kerjasama dan pembinaan komuniti dengan menghubungkan pengguna yang mempunyai minat dan kepercayaan politik yang serupa. Pengguna boleh membentuk kumpulan, mencipta cabaran dan bekerjasama pada setiap video yang mempromosikan tindakan dan kesedaran politik. Sebagai contoh,
sebilangan pengguna TikTok yang berkongsi kepentingan politik telah membentuk kumpulan yang dipanggil #YachtForClimateAction yang memfokuskan kepada isu perubahan iklim. Mereka menyokong antara satu sama lain dan berkongsi video yang menggalakkan tindakan individu dan kolaboratif untuk menangani perubahan iklim. Okey, yang kedua, seorang pengguna TikTok mencipta cabaran dengan menggunakan #Voter Registration Challenge untuk menggalakkan pengundi muda mendaftar sebagai pemilih pada pilihan raya umum yang akan datang. Ramai pengguna lain menggunakan bahagian dalam cabaran itu, mencipta video mereka dan mendaftar sebagai pengundi serta berkongsi dalam usaha kolektif untuk meningkatkan beratusan peluang mengundi. Komuniti di TikTok yang memperjuangkan keadilan kaum menggunakan #United in Diversity berkongsi video yang mendidik tentang isu perkauman dan memberi inspirasi kepada tindakan yang menghormati kepelbagaian. Pengguna bekerjasama dalam video dan menyebarkan mesej perpaduan kepada pengikut mereka. Sekumpulan pengguna TikTok yang mempunyai minat bersama dengan isu kebajikan haiwan membentuk pembela haiwan TikTok dengan #AnimalRightsMatter. Mereka menyokong antara satu sama lain, berkongsi maklumat penting dan mencipta video yang menggalakkan kesedaran perlindungan haiwan dan tindakan mesra haiwan. So, dalam contoh ini, TikTok, kita dapat lihat TikTok ini berfungsi sebagai platform yang membolehkan pengguna yang mempunyai kepentingan politik yang sama untuk terus menghubung, untuk terus bekerjasama dan membina komuniti yang kukuh. Mereka boleh menggunakan perkataan #ini sebagai cabaran dan video kolaboratif untuk menguatkan mesej mereka dan menggalakkan tindakan kolektif yang positif dalam isu politik yang mereka ambil beratkan. Okey. Saya nak tambah lagi boleh? Boleh, silakan. Okey. Jadi sebab ulasan yang banyak lebar daripada Fahmi ni, saya terdetiklah fikiran saya. Memang ada satu point ni. Jadi so TikTok ni juga dia menyediakan satu peluang untuk golongan yang terkecil ataupun golongan yang terpinggir. Contoh kan, mungkin dia ada aktiviti dalam buat satu video ataupun satu benda yang lebih kepada video lah. Jadi TikTok ni kita tahu TikTok ni menyediakan peluang untuk mencukir bakat seorang tu dalam video. Jadi contohlah orang tu dia tak berapa nak terkenal lah untuk laman media sosial lain kan. Jadi dia boleh gunakan TikTok ni untuk menyuarakan pendapat dan suara mereka. Kalau dalam perspektif politik, dia akan jadi lebih inklusif dan pembagian. Baik. Jelas, terima kasih kepada Fahmi dan juga Iqbal kerana memberi respon pada soalan yang kedua. Jadi sebelum masuk kepada soalan yang ketiga, saya ingin menyimpulkan dapatan daripada soalan nombor 1 dan nombor 2, di mana kita sudah jelas tentang aplikasi TikTok. Ia memberikan ruang yang luas dan rangkaian yang besar untuk kita melihat sesuatu yang terjadi di luar kawasan kita. Maksudnya kita dapat mengetahui isu-isu yang sedang viral seperti yang dikatakan. Apabila kita melihat satu video berkenaan dengan politik atau sebagainya, kita boleh komen ataupun memberi tanda suka seperti yang diterangkan oleh saudara Abra, dan juga kita boleh mempromosikan sesuatu perkara di dalam video TikTok berkaitan dengan berkempen semasa pilihan raya ataupun membuat satu kesedaran, video kesedaran tentang apa-apa yang perlu mendapat kesedaran oleh pengguna-pengguna TikTok sekalian. Jadi mungkin di sini semua ada akaun TikTok kan? Ada. Semua ada akaun TikTok dan juga kita sendiri telah memahami bahawa ia memberi banyak manfaat kepada penggunanya sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Jadi untuk soalan yang kedua, ia boleh memberi impak yang baik kerana ia boleh memberi impak yang baik kerana kita boleh melihat aktivis-aktivis ataupun orang yang ingin memperjuangkan sesuatu kebaikan
kita boleh tengok daripada hashtag yang tersebut, seperti yang diterangkan oleh saudara Fahmi tadi. Jadi TikTok ini memudahkan dan boleh mengembangkan sesuatu isu itu dengan lebih luas. Jadi saya teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga mengenai aplikasi TikTok, tentang kualiti maklumat yang didapati di TikTok. Adakah maklumat tersebut boleh dipercayai, ataupun adakah tepat maklumat tersebut mengenai fakta dan objektif yang ada pada TikTok tersebut, ataupun ia memiliki kekurangan seperti berat sebelah ataupun bias. Jadi siapa yang boleh menjawab soalan yang ketiga? Saya rasa saya boleh. Silakan. Saya cuba Saya pun saya adalah salah seorang daripada pengguna TikTok. Jadi untuk soalan ni, untuk kualiti maklumat yang ada pada TikTok ni, dia merangkumi aspek macam tadi yang tadi cakap, kesahihan, ketepatan dan ketepatan sebentuk fakta serta objektiviti. Jadi kalau secara umum lah, TikTok ni adalah satu aplikasi yang membuat penyampaian dalam bentuk video. Jadi TikTok ni membuka ruang kepada semua masyarakat dunia untuk berkongsi idea dalam satu platform yang global. Okey. Akan tetapi dalam menilai pengguna daripada pelbagai spektrum masyarakat, dia akan menyebabkan kesan yang sama ada buruk ataupun baik dalam menyampaikan satu maklumat dan fakta. Ini telah dinyatakan oleh seorang pakar yang bernama Mansur Iqbal dalam nama web dia. Nama web dia Business of Apps, yang mengatakan TikTok ni dia mempunyai 1.4 bilion pengguna aktif bulanan pada tahun 2022 saja. Okay. Jadi kita tak boleh nak jangka setiap daripada 1.4 bilion pengguna ni perangai dia pun sama, perangai mereka sama. Jadi setiap manusia ni kita tahu ada perangai yang berbeza-beza. Jadi kecenderungan untuk membuat satu fakta yang salah tu adalah tinggi. Jadi tapi kalau kita nak menyatakan ini adalah punca daripada faktor umum, kan, boleh dikatakan juga sebab seperti yang kita tahu, kita tengok dekat Malaysia sajalah, kanak-kanak mereka dah ada akaun TikTok. Okay. Jadi mereka dan kanak-kanak ni bermain TikTok tanpa ada pengawasan daripada ibu bapa. Jadi kalau remaja pula, dia lebih cenderung kepada perkongsian satu benda tu secara menyeluruh ataupun secara ikut pemikiran dia pun saja. Jadi kalau untuk golongan dewasa, mungkin golongan dewasa ni ada yang tak cakna ataupun dia tak selidik dulu apa benda yang ada, yang informasi yang mereka dapat tanpa selidik dululah sebelum berkongsi dalam TikTok. Jadi saya rasa macam faktor umur ni bagi saya lah adalah salah satu faktor. Izinkan saya cakap. Saya tak setuju dengan pendapat berkenaan tentang faktor umur ni menjadi faktor kepada tidak kualitinya suatu maklumat di dalam TikTok ni. Kerana bergantung pada tahap pandangan seorang. Kerana sekiranya maklumat senang didapati semuanya di hujung jari. Maksudnya golongan muda ni tidaklah kita boleh mengatakan semuanya adalah golongan tidak matang. Sebabnya golongan muda sekarang ni tidak seperti dahulu, maklumat susah didapati. Dan sekarang ni kita lihat majoritinya pemuda ada telefon bimbit.
smartphone di tangan mereka, dan untuk mengakses satu-satu maklumat tu lebih mudah, untuk mendapat satu-satu pengetahuan tu lebih mudah, dan mereka akan menilai berdasarkan pengetahuan ataupun maklumat yang mereka dapati. Contoh lain yang saya boleh terangkan, seperti kita lihat baru-baru ini PRU 15 yang lalu telah diluluskan pengundi pada umur 18 tahun. Ingin menunjukkan kematangan pengundi muda adalah dalam keadaan yang baik pada waktu sekarang ni. Okey. Saya bagi contoh lah untuk pendapat saya tu, untuk mengukuhkan pendapat saya tu lah. Sebagai contoh lah, sebarang maklumat yang mengandungi fakta yang salah, seperti yang dikatakan dalam laman web Mashable C, dalam 6 bulan yang terakhir 2020, TikTok berkata ia mengalih keluar lebih daripada 340,000 video di Amerika Syarikat saja. Bayangkan dalam seluruh dunia macam mana kan? Jadi untuk peratusan pemilik video yang daripada lingkungan umur kanak-kanak hingga ke dewasa tidak dinyatakan. Tapi kalau ikutkan TikTok ni, ia lebih popular dalam kalangan golongan remaja kan? Jadi tambahan daripada yang tadi tu lah, daripada Mashable C tu, contohnya macam maklumat yang salah tentang pilihan raya kan? Ataupun maklumat yang salah daripada media yang dimanipulasi. Contohnya macam ditambah lagi dengan contoh seperti zaman Covid dulu kan? TikTok mengatakan daripada 340,000 video tu 50,000 video palsu yang berkaitan Covid sahaja. Jadi kita boleh kata saya masih berpendapat dengan pendapat saya lah, yang faktor umur ni adalah salah satu faktor lah yang menyebabkan informasi yang TikTok tu tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Tapi dia ada tapi. Okay. Kita tak boleh menolak semualah yang ada dalam TikTok ni, sebab TikTok ni ada juga informasi yang berguna dan informasi yang intelektual. Contohnya macam yang dikatakan oleh Amanina. Amanina ni adalah seorang penulis, okay? Dia dalam artikel beliau di dalam laman web Soya Cincau, okay? Jadi aplikasi, dia katalah aplikasi TikTok ni bukan sekadar digunakan sebagai medium hiburan saja. Yang seperti kita tahu sebelum ni, bila di awal penubuhan TikTok, kita ada skeptikal lah dengan TikTok ni. Sebab kalau kata TikTok je mesti menari kan? Menari ataupun konten yang tidak bermoral lah. Okay, jadi kalau nak dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, tak sama. Zaman sekarang dia lebih meluas penggunaannya. Jadi seperti yang ada di dalam TikTok ni, contohnya macam jadi tempat untuk perkongsian ilmu. Dan perkongsian ilmu tu dia boleh bahagikan kepada beberapa jenis lah kan? Contohnya perkongsian ilmu dalam seperti perkongsian ilmu daripada golongan-golongan profesional, ataupun perkongsian ilmu daripada golongan-golongan yang mempunyai banyak pengalaman, ataupun perkongsian ilmu daripada seseorang yang mempunyai hobi ataupun minat dalam satu bidang tertentu. Jadi saya kalau nak bagi contoh, mungkin kita boleh tengok contoh satu akaun TikTok yang bernama Iqbal Ahyar. Okay. Iqbal Ahyar ni satu TikToker yang menggunakan media TikTok ni untuk berkongsi mengenai kehidupan ataupun binatang lah kan. Jadi kalau ikutkan yang tu adalah satu informasi yang menarik, sebab semua lapisan umur minat lah. Kanak-kanak, dewasa, orang tua, semuanya minat dengan informasi sebegitu. Jadi secara kesimpulannya, saya berpendapat
bahawa TikTok ni adalah bergantung sepenuhnya pada individu itu sendiri. Satu informasi, kalau kata penilaian informasi TikTok yang bagus atau yang teruk itu adalah bergantung sepenuhnya kepada pengguna itu sendiri. Sebab apa? Sebab TikTok ni tak akan jadi kalau tak ada pengguna. Jadi semuanya bergantung kepada pengguna. Kalau pengguna yang bijak, pengguna yang ada common sense, ada kewarasan dalam bertindak, dia akan fikir dulu sebelum dia kongsi semua benda yang ada di TikTok. Jadi tidak boleh, dia tidak ada jawapan yang konkret. Dia berada pada diri kita sendiri. Dia boleh jadi informasi di TikTok itu berguna, dan boleh jadi informasi TikTok itu tidak berguna. Baik. Jadi jelaslah soalan yang ketiga ini mungkin banyak pandangan individu lah mengenai TikTok. Ada yang baiknya dan ada pro dan kontra ni. Jadi saya akan teruskan dengan soalan yang keempat. Soalan yang keempat, bagaimana aplikasi TikTok ini membolehkan kita menukar sudut pandang dan pendapat politik yang berbeza dari sudut pandang. Bagaimanakah aplikasi TikTok ini boleh menyebabkan kita memberi sudut pandang yang berbeza dalam sudut politik? Okey, untuk menjawab soalan itu, saya akan jelaskan tentang perkara ini. TikTok juga membenarkan pandangan dan sudut pandang politik yang berbeza untuk disuarakan. Sebab TikTok ni adalah satu syarikat yang di luar daripada pengaruh politik. Oleh itu, walau terdapat potensi terbentuknya ruang gamar, masih terdapat beberapa cara di mana TikTok membolehkan perbezaan pendapat politik. Terdapat beberapa fungsi yang telah disediakan oleh TikTok dalam aspek sudut pandang. Yang pertamanya kita lihat daripada fungsi views dan respon video. Pengguna TikTok boleh menggunakan ciri view yang merespons atau memberi tanggapan terhadap video politik yang sedia ada. Ini membolehkan mereka menyuarakan pandangan dan pendapat mereka yang mungkin berbeza. Okey, seorang pengguna yang mempunyai pandangan politik yang berbeza dengan video politik yang viral boleh menggunakan ciri view untuk menyampaikan pandangan mereka sendiri. Mereka boleh menunjukkan pandangan mereka secara langsung di sebelah video asal dan memperkukuhkan kepelbagaian pandangan politik dalam platform. Seperti secara ringkasnya, saya boleh huraikan, ciri view ni adalah video yang lama ataupun video yang telah viral. Kita boleh ambil untuk di-cut part-part tertentu dan kita suarakan tentang ulasan-ulasan video yang viral tersebut menggunakan pandangan ataupun sudut pandang politik kita sendiri. Itulah yang boleh saya ini. Ada pencerahan daripada mana-mana? Jika saya bercakap, Silakan. untuk sambung poin yang saudara saya dikemukakan tadi, iaitu fungsi duet dan respons video. Jadi selain itu, fungsi hashtag dan trend, TikTok menggunakan hashtag untuk mengumpulkan kandungan yang berkaitan. Ia membolehkan pengguna mencari dan menyumbang kandungan dengan hashtag tertentu. Pengguna TikTok boleh menggunakan hashtag yang berkaitan seperti hashtag politik debate atau hashtag different opinion untuk menarik perhatian pengguna lain yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ini membolehkan mereka untuk berkongsi pandangan mereka dengan komuniti yang lebih luas. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa penggunaan hashtag ini sangat memainkan peranan dalam sesebuah video. Maksudnya hashtag ini adalah memainkan peranan sebagai satu gelombang yang mana dilema dalam masyarakat kan. Contohnya yang macam saudara Syahidi cakap berkaitan dengan PA2015. Kita banyak lihat paparkan di FYP kita kan, tentang hashtag debate, hashtag PA2015, hashtag
kerajaan bersih dan sebagainya. Jadi di situ dapat lihat bahawa peranan fungsi hashtag ni memainkan peranan yang paling tinggi itu adalah dalam trend masyarakat kini. Seterusnya adalah fungsi komen dan discussion. Itu boleh meninggalkan komen pada video politik dan memulakan perbincangan. Ini membolehkan pengguna dengan pandangan politik yang berbeza untuk menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam dialog dengan pengguna lain yang mungkin mempunyai pandangan yang berbeza. Dalam ruang komen, pengguna dengan pandangan yang berbeza boleh berinteraksi, berdebat secara beradab dengan pengguna lain. Mereka boleh menyatakan pandangan mereka, bertanya soalan atau memberi cadangan alternatif, memberikan ruang untuk diskusi dan perbezaan pandangan. Ini adalah beberapa contoh bagaimana TikTok membolehkan perbezaan pendapat politik dan pandangan untuk disuarakan dalam platform ini. Walau bagaimanapun adalah penting diingatkan bahawa pengguna juga perlu menjaga adab dalam perbincangan. Bukanlah seperti menggunakan kata-kata yang menghinakan atau sepatutnya ia lebih kepada ayat yang mendorong kepada arah yang lebih baik dan menghormati pandangan orang lain dan mengelakkan daripada menyebar maklumat palsu dan bersifat menghina. Bolehkah saya menyimpulkan daripada saudara Syahrizi dan saudara Atik? Silakan. Pada pandangan saya, apa yang saya boleh simpulkan bahawa pertama, aplikasi TikTok ni ia direka untuk menunjukkan kandungan yang relevan dan menarik kepada pengguna tanpa mengira fahaman politik atau kepercayaan mereka. Ini bermakna pengguna lebih terdedah kepada pelbagai kandungan, termasuk kandungan yang mungkin mencabar kepercayaan atau kandungan yang mungkin pendapat sedia ada mereka. Ini boleh membantu pengguna untuk meluaskan akal fikiran atau perspektif mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sudut pandangan politik yang berbeza. Yang kedua, TikTok ataupun aplikasi TikTok ini mempunyai pelbagai ciri yang membolehkan pengguna terlibat dengan kandungan politik dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, pengguna boleh menyukai, berkongsi ataupun lebih kepada mengulas pada video yang menyatakan perspektif politik yang berbeza. Ini membolehkan pengguna terlibat dalam perbualan dan perdebatan dengan orang yang mempunyai sudut pandangan yang berbeza dan boleh membantu untuk memupuk komuniti yang lebih inklusif dalam berbagai aplikasi di platform. Dan yang terakhir, aplikasi TikTok ini mempunyai dasar yang ditetapkan untuk memastikan kandungan politik kekal dalam sepadan garis panduan komunitinya. TikTok tidak dibenarkan untuk membuat ucapan kebencian ataupun kandungan yang mengundang kepada diskriminasi ataupun perpecahan, yang membantu untuk mewujudkan persekitaran yang selamat, yang sihat dan menghormati pengguna untuk menyatakan pendapat mereka dan terlibat dalam wacana politik. Jadi jelaslah bahawa TikTok ini boleh menyebabkan kita walaupun berbeza pendapat tentang sesuatu isu ataupun isu politik, tapi ia masih lagi harmoni. Jadi terima kasih kepada Syahrizi, Imam, Atiqullah dan juga Fahmi kerana mengulas soalan yang keempat. Jadi sebelum masuk kepada soalan yang kelima, saya ingin membuat sedikit kesimpulan sikit berkaitan dengan soalan yang ketiga dan keempat yang kita bincangkan tadi. Jadi benarlah pandangan daripada Iqbal mengatakan bahawa aplikasi TikTok ini mungkin tidak boleh kita letakkan kepercayaan 100%. Ia bergantung pada individu. Walaupun begitu, faktor umur menjadi punca yang menyebabkan aplikasi TikTok ini mungkin disalahgunakan oleh golongan muda yang tidak berapa matang. Jadi untuk soalan yang ketiga itu, ia berbalik kepada individu tersebutlah, bagaimana TikTok itu digunakan, konten apa yang disebarkan
Dan juga TikTok ini kita mengetahui bahawa ia lebih daripada 1.4 bilion pada 2022 dan mencecah 1.8 bilion menjelang 2023. Jadi untuk soalan yang keempat, kita jelas bahawa walaupun kita memiliki perbezaan pendapat mengenai isu politik, kan? Jadi kita faham bahawa kita boleh berdiskusi ataupun membincangkan hal tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang harmoni, tanpa menggunakan kata-kata yang kesat, kata-kata yang membenci di dalam aplikasi TikTok. Jadi ia boleh mengharmonikan dan mendamaikan, kerana walaupun kita berbeza pendapat, kita masih boleh melihat setiap individu menggunakan aplikasi TikTok dengan cara yang baik. Jadi saya teruskan dengan soalan yang kelima. Soalan kelima, bagaimanakah aplikasi TikTok boleh menyebabkan ruang gema ataupun dikenal pasti sebagai echo chambers dengan mengukuhkan dan menguatkan pandangan yang tertentu. Maksudnya bagaimana TikTok ini boleh menyebabkan ruang gema itu berlaku. Jadi ada siapa yang boleh menjawab? Saya boleh jawab. Silakan. Berkenaan dengan ruang gema ataupun dalam bahasa Inggerisnya echo chambers, ya. Jadi benda ni dia akan memperkukuhkan pandangan dan pendapat terhadap satu perkara, kan. Jadi benda ni boleh berlaku apabila algoritma TikTok ni dia menyesuaikan kandungan dan minat kita terhadap satu kandungan. Jadi dia akan menunjukkan satu perkara ataupun satu kandungan tu berulang-ulang kali. Okay. Jadi dalam proses ini TikTok ni cenderung untuk menunjukkan kandungan yang sejajar dengan pandangan dan minat individu. Okay. Dan menghasilkan kecenderungan untuk melihat kandungan yang serupa berulang kali. Jadi inilah sebab yang mencipta ruang gema ataupun echo chambers, di mana pandangan yang serupa disahkan dan dikukuhkan. Sementara pandangan yang berbeza ni mungkin tidak diberikan satu perhatian yang sama. Jadi saya rasa echo chambers ni menarik minat saya untuk menambahkan lagi jawapan. Boleh ke saudara? Silakan. Jadi echo chambers ni yang untuk kita fahami secara lebih mudah dengan contoh. Betul tuan moderator? Betul. Jangan kawan yang lain. Jadi apa yang saya dapat berikan adalah pengguna yang kerap menonton sesuatu video tu dan lebih suka pada video-video yang berkaitan dengan satu sudut pandang politik tertentu, seperti kumpulan politik atau tokoh politik tertentu, maksudnya dalam lingkungan politik, kemungkinan besar akan menerima lebih banyak kandungan yang sejajar dengan pandangan tersebut. Maksudnya kandungan yang sama level pemikirannya. Maka kat situ dia akan menjadi echo chamber lah. Betul. Sebab dia mencari kandungan yang sama dengan fikrah ataupun wadah pemikiran dia. Jadi bila benda ini berlaku, maka ia akan menyebabkan mereka ini terus terdedah, terus berada dalam pandangan yang sama dan kurang ataupun mungkin melihat pandangan yang berbeza. Maksudnya dia satu line sahaja. Maksudnya kalau saya beri contoh, kalau kita di highway, dia mungkin akan duduk di lorong kiri saja. Kenapa? Kerana pemikirannya hanyalah untuk kiri saja, bawa kereta secara slow saja. Walaupun dia ada peluang untuk memotong di sebelah kanan, tapi dia tetap memilih sebelah kiri kerana itulah tahap pemikirannya. Okey. Di samping itu juga saya nak menambahkan lagi, sekiranya sejumlah besar pengguna TikTok ini berinteraksi antara satu sama lain ataupun dengan satu jenis kandungan politik, misalnya kandungan yang berpihak kepada satu parti, maka kandungan tersebut menjadi popular lah.
dan sering muncul dalam paparan pelbagai pengguna. Maksudnya dia FYP lah kat dia kan. Yang tu dia FYP. Dan ini dia akan mencipta satu ruang echo chambers ataupun ruang gema di mana pandangan sejajar, iaitu pandangan politik tersebut itu diperkukuhkan, maksudnya dikuatkan. Pandangannya itu kuat, semakin kuat. Kerana apa? Kerana echo chambers dia tu. Echo chambers, kandungan konten tu selalu datang ke dalam TikTok dia, FYP kan. Dan kandungan-kandungan yang lain, itu kandungan-kandungan yang berbeza pandangan tu, kemungkinan besar tidak akan lalu di FYP ataupun di TikTok dia lah. Bila dia scroll tu, ini ya yang dia cari kan. Yang dia tak cari tu takkan keluar lah di situ. Jadi bagi pengguna yang aktif, itu pengguna yang menyokong satu isu politik tertentu. Misalkan kita bagi satu contoh isu alam sekitar ataupun isu hak asasi manusia kan, mungkin akan terdedah kepada kandungan yang sejajar dengan pandangan mereka, ikut chamber juga, dan kurang mungkin melihat atau diberi akses kepada pandangan yang berbeza. Maksudnya dari sini, pengguna yang pertama itu dia lebih cenderung kepada politik kepartian, akan tetapi pengguna kedua ini lebih kepada isu alam sekitar ataupun isu-isu yang lain lah. Maka pengguna yang kedua ini tidak akan mendapat isu yang berkaitan dengan politik kepartian kerana echo chambers dia itu tertumpu kepada isu yang dicari olehnya, itu isu alam sekitar ataupun isu-isu selain itu. Maka ini akan melahirkan sudut pandang ataupun akses pemandangan yang berbeza. Dan di samping ia juga mencipta ruang gema di mana satu sudut pandang tertentu itu diperkukuhkan dan pandangan yang berbeza mungkin terpinggir. Walaupun ruang gema dapat mengukuhkan pandangan dan identiti politik seseorang ataupun medan pemikiran seseorang, namun ini juga penting untuk diingatkan bahawa ini boleh menghalang pendedahan kepada pandangan yang berbeza, merosakkan perbincangan yang seimbang dan menyumbang kepada polarisasi politik. Ialah bila kita stick satu pandangan, maka kita susah untuk terima pandangan yang lain. Walaupun kita sedar pandangan kita itu dah salah, tetapi ialah bila kita stick satu pandangan, kita dah, orang kata apa, ta'asub satu pandangan tu, maka itulah kita dah jadi beku di situ. Kita tak boleh percaya, kita tak boleh terima pandangan yang lain. Oleh itu, sebagai nasihat, pengguna TikTok perlu sentiasa bersedia untuk mencari pandangan yang berbeza, mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber dan terus membuka minda kepada perspektif yang berbeza. Maksudnya kita menjadi orang yang berfikiran terbuka. Yang mana baik kita terima dan yang mana buruk kita buang. Boleh macam tu benda tu. Okey, jelas. Ulasan yang Abrar berikan mengenai echo chambers ataupun ruang gema yang sering menjadi ulang-ulang ataupun kita panggil berulang lah, dia punya konten dalam Twitter. Okey. Jadi saya teruskan dengan soalan yang ke-6. Bagaimana aplikasi TikTok ini kita boleh kawal pengawasannya ataupun kekangannya daripada segi tingkah laku ataupun konten-konten yang terlibat di dalam TikTok tersebut, dan pemantauan tersebut oleh rakan, keluarga, majikan, polis ataupun entiti kerajaan. Bagaimana kita boleh mengawal aplikasi TikTok ini? Boleh saya jawab soalan ni? Boleh kan soalan dia? Jadi itu soalan ni saya tertarik lah, sebab kita tahu setiap media sosial ni, tak kisahlah Facebook ke, Twitter ke, lebih-lebih TikTok ni, dia mempunyai satu, orang kata apa, data ataupun privacy oleh pengguna yang menggunakan aplikasi mereka. Sebab sebagai contoh, sebelum kita mendaftar sesuatu akaun ataupun kita membuka sesuatu akaun, kita akan mendaftar email, nama, password dan sebagainya. Jadi itu adalah data privasi kita. Jadi soalan yang diajukan oleh mereka tadi itu betul. Sebab apa? Data privasi ini dia akan meningkatkan pengawasan
pengawasan yang utama adalah daripada TikTok. Itu memang kita perlu fahamilah, sebab sebelum kita kena bagi maklumat kat mereka betul. Tetapi pengawasan yang lain kat sini adalah pengawasan daripada orang-orang terdekat kita, sama ada rakan-rakan kita, keluarga kita, dan yang lebih besar lagi pengawasan daripada pihak kerajaan, polis ataupun entiti kerajaan, iaitu mungkin perisikan dan sebagainya. Kenapa? Kerana maklumat-maklumat ini merupakan satu data yang berbentuk privasi yang disimpan oleh TikTok. Kan? Jadi memang betul kadang-kadangnya maklumat-maklumat ini menimbulkan kebimbangan terhadap pengguna, menimbulkan kegusaran. Kerana apa? Kerana maklumat itu mungkin dijual dan sebagainya. Akan tetapi kita perlu ketahui dengan adanya dengan adanya maklumat ataupun data privasi ini yang diketahui oleh pihak-pihak tertentu, especially keluarga ataupun rakan terdekat, maka ia akan menjaga diri kita, khususnya pengguna TikTok ini, daripada bertindak dengan dengan lebih bebas lagi. Maksudnya kita ada pengawasan di situ. Apa tingkah laku yang kita buat, di mana kita berada, kan? Sebab contoh di mana kita berada, sejarah tu, sejarah search kita cari itu adalah data privasi kan. Maksudnya bila kita cari benda tu, mungkin orang terdekat kita akan tahu kita buat apa dengan TikTok dan sebagainya. Jadi ia akan menaikkan satu sifat berhati-hati. Maksudnya kita tidak boleh menjadi binatang di TikTok kan, tapi manusia di TikTok. Saya tertarik dengan perkataan binatang di TikTok itu ya. Bahawasanya kita perlu menggunakan TikTok dengan akal fikiran, kerana binatang tidak mempunyai akal dan tidak bolehlah kita bertingkah laku seperti binatang. Jadi ada pandangan daripada yang lain? Saya ingin memberikan contoh. Pada pandangan saya tertarik saya juga tertarik apa yang Abrol ceritakan, kerana saya betul-betul menyokong apa yang diujarkan oleh beliau. Sebagai contoh, dalam aplikasi TikTok ni, bukan nak kata aplikasi TikTok saja, malah aplikasi juga mempunyai pengawasan atau tindak tanda seseorang yang dipantau serta diketahui oleh rakan-rakan maupun keluarga, yang akan mengakibatkan seseorang pengguna TikTok berada dalam keadaan berhati-hati. Walaupun isu seperti maklumat, data privasi, sejarah dan sebagainya, namun dari sudut pandang positifnya, ia dapat mengawal aktiviti serta kelakuan individu yang dipantau agar sentiasa berkelakuan baik dari sini ketika menggunakan aplikasi TikTok. Maksudnya di sini macam kita tengok sekarang, zaman-zaman sekarang, zaman anak muda, kita pun tahu dah aplikasi TikTok pun ada juga mempunyai video-video yang kata dah dipanggil tak senonoh. Video macam contoh video berjoget, bergilik-gilik dan sebagainya, betul. So kita sebagai mungkin kita boleh letakkan diri kita sebagai seorang ibu ayah, macam mana kita memantau mereka, apakah kandungan yang mereka tengok, apakah kandungan yang mereka lihat setiap hari di aplikasi TikTok itu. Kalau anda kata konten itu merupakan konten yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau katakan ini sebaliknya, melihat benda yang lucah, benda yang kata di bawah kata dikira umur 18 tahun ke atas, apa reaksi kita? Apakah kita punya masalah untuk kita menangani isu tersebut. So dengan adanya pengawasan atau tidak tanduk daripada seseorang, tak kisah sama ada rakan ataupun keluarga, kita dapat melihat pergerakan ataupun mendapat trace anak-anak kita ataupun zaman-zaman muda, apa kandungan yang mereka tengok untuk aplikasi TikTok mereka. Yang di samping itu, data-data serta privasi yang dikumpulkan oleh TikTok dapat membantu sesebuah kerajaan untuk menjaga keselamatan negaranya, baik ancaman realiti maupun ancaman cyber. Dunia yang serba moden ini, kita boleh katakan ia tidak juga mungkin berpihak pada kerajaan, tapi ia mungkin juga tidak berpihak pada kerajaan, serta entiti yang berada di bawahnya untuk bergerak lebih ke depan bagi menghadapi gelombang ancaman serba maju ini. Sungguh pun isu berkaitan data privasi individu yang diketahui oleh pihak kerajaan ini dianggap sebagai satu kesalahan serta membawa kesan negatif terhadap pengguna TikTok. Namun, kelestarian serta keamanan yang penting bagi sesebuah negara dijadikan sebagai satu alasan oleh pihak kerajaan bagi memantau pergerakan serta mengadakan pengawasan terhadap rakyatnya.
mungkin kita boleh, mungkin saudara Abra cakap tadi betul. Kalau kita dapat mengetahui data maklumat seseorang dari segi privasi mereka, ia juga merupakan satu kesalahan kerana itu adalah privasi ataupun hak, dikata hak seorang manusia. Maknanya kita kena menjaga privasi kita sendiri, betul. Tapi kalau kita tengok dari aspek macam ni, aspek TikTok ini, kita boleh meletakkan diri kita sebagai kerajaan. Maksudnya kita boleh tahu rakyat kita ni dia ni bersifat macam mana, ataupun dia ni boleh dikira sebagai, dia ni berada di kategori yang mana. Maksudnya kategori masa menyokong kerajaan ataupun menentang kerajaan. So di situ kita boleh detect ataupun kita boleh melihat privasi mereka, kita boleh kumpulkan privasi mereka, maklumat mereka. So kita boleh tahu agar kita boleh trace sesiapa yang boleh mendahaka kepada kerajaan. So itu saya. Okay, baik. Jelas dan penuh dengan penjelasan yang baik daripada Fahmi. Terima kasih kepada Abra dan Fahmi kerana memberi ulasan untuk soalan yang ke-6. Jadi saya teruskan pada soalan yang terakhir untuk hari ini pada perbincangan TikTok. Soalan yang ke-7, adakah aplikasi TikTok mengeksploitasi ataupun menggunakan maklumat peribadi pengguna dengan menjual ataupun memberikan maklumat pengguna, privasi pengguna kepada pihak ketiga? Jadi siapa yang ingin menjawab soalan yang ketujuh? Ini izinkan saya untuk menjawab mengenai Silakan. kita sedang berada di soalan akhir mereka. Jadi itulah saya akan ceritakanlah sedikit secara ringkas dan padat tentang perkara yang sentiasa berbangkit dalam kalangan masyarakat, iaitu keselamatan privasi data kita terhadap TikTok. Okey. Terdapat kebimbangan mengenai dasar privasi data TikTok dan sama ada mereka menyalahgunakan maklumat pengguna dengan menjualnya kepada pihak yang ketiga. TikTok telah dituduh mengumpul sejumlah besar data pengguna termasuk maklumat peranti, data lokasi dan sejarah penyemakan imbas, dan berkongsinya dengan periklanan pihak yang ketiga ataupun pihak yang tidak pihak luar lah. Jadi saya mengambil statistik pada tahun Disember 2019, Kerajaan Amerika Syarikat telah melancarkan semakan keselamatan negara TikTok dengan menyatakan kebimbangan bahawa pemilikan aplikasi iaitu China boleh menimbulkan risiko keselamatan. Akibatnya Kerajaan Amerika Syarikat telah mengarahkan syarikat induk TikTok iaitu ByteDance untuk melepaskan operasinya di Amerika. Okey. Saya ada sebagai contohnya kan. Pada tahun 2019, Februari 2019, TikTok didenda sebanyak 5.7 juta USD oleh Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan Amerika Syarikat kerana melanggar Akta Perlindungan Privasi dalam Talian Kanak-kanak COPPA. Kalau kita ni COPPA. Okey. Kementerian Komunikasi Amerika Syarikat mendapati bahawa aplikasi itu secara haram mengumpul maklumat pribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, termasuk nama, alamat email, nombor telefon mereka tanpa mendapat kebenaran ibu bapa. Ini satu kerisauan kepada kita. Umur 13 tahun telah terdedah maklumat mereka. Bayangkan kalau seterusnya ke hadapan, maklumat mereka dah ada waktu kecil, dan sekiranya mereka telah besar, maklumatnya lebih banyak terdedah daripada masyarakat. Okey, tetapi walaupun TikTok mengumpul kira-kira jumlah maklumat yang sama seperti Facebook dan Twitter, bukan masalah kepada TikTok sahaja, tapi terjadi kepada Facebook dan Twitter. Itu masih cukup banyak data termasuk maklumat tentang video tontonan, komen, mesej peribadi yang dihantar dan senarai kenalan. Dasar privasi TikTok juga mengatakan bahawa syarikat mengumpul alamat email
nombor telefon, umur, sejarah carian, penyimakan imbas, maklumat tentang perkara yang terdapat dalam foto dan video yang kita buat naik. Itulah. Tuan-tuan, saya setuju lah dengan kenyataan daripada saudara Syahidi. Tapi walau bagaimanapun, saudara kata, TikTok telah menafikan dakwaan ini dan menegaskan bahawa ia telah mengambil privasi pengguna dengan sangat serius. Syarikat itu telah melaksanakan pelbagai langkah untuk melindungi data pengguna dan menggunakan penyempitan untuk melindungi data sensitif. TikTok juga menerbitkan laporan keseluruhan pertamanya pada Disember 2020 yang memberikan maklumat tentang permintaan kerajaan untuk data pengguna dan penyingkiran kandungan yang tidak bersesuaian. Jadi TikTok sendiri, TikTok itu sendiri menafikanlah tuhmahan ataupun tuduhan yang mengatakan bahawa TikTok telah mengeksploitasi maklumat pengguna. Jadi mungkin ini mendapat perhatian daripada pihak-pihak lain yang cuba untuk menjatuhkan ataupun yang mempunyai kesempatan di atas aplikasi TikTok. Jadi saya akan membuat kesimpulan berdasarkan soalan-soalan yang telah ditanyakan. Berdasarkan soalan 5, 6 dan 7, kita mendapati bahawa TikTok ini mempunyai ruang gema ataupun dikenali sebagai echo chambers yang menyebabkan kita sering mengulang-ulang apa yang kita cari ataupun apa yang kita minati di TikTok tersebut. Dan begitu juga dengan soalan yang ke-6, TikTok boleh diawasi oleh orang-orang terdekat seperti rakan-rakan sebaya, ibu bapa ataupun di pihak atasan, mungkin pihak polis dan entiti kerajaan untuk mengawasi segala pergerakan ataupun apa yang diinginkan oleh seseorang pengguna di dalam akaun TikTok tersebut, daripada segi kontennya ataupun apa yang telah dibuat di dalam akaun TikTok tersebut. Dan juga soalan yang terakhir mengenai dengan eksploitasi maklumat secara haram oleh akaun TikTok, bahawa pemilik akaun TikTok sendiri telah mengaku dan membuat pengakuan bahawa ia tidak sama sekali mengeksploitasikan maklumat pengguna pada pihak yang ketiga. Walau bagaimanapun, ini perlu menjadi satu langkah berjaga-jaga kepada pengguna TikTok supaya tidak sewenang-wenangnya memberikan ataupun mengkongsikan sebarang maklumat privasi ataupun maklumat peribadi di dalam mana-mana media sosial. Jadi jelaslah bahawa apa yang kita bincangkan hari ini mengenai TikTok, ia memberikan banyak input ataupun informasi kepada kita bahawa TikTok ini boleh digunakan kepada satu pemberian ataupun satu konten yang baik sekiranya kita menggunakan TikTok ini sebagai medium untuk kita memberikan ataupun membuat berkongsi maklumat, memberikan maklumat kepada orang yang luar, kan, sehingga terbentuknya jaringan. Kerana di TikTok kita boleh komen, kita boleh share, kita boleh memberikan tanda suka, boleh mendownload, dan video itu akan menjadi FYP ataupun akan menjadi viral. Dan ia juga berkesan kepada isu politik kerana ia memberikan pandangan yang berbeza, walaupun di dalam akaun TikTok ini mungkin berbeza pandangan tentang politik tersebut,
dan juga ia boleh mengharmonikan walaupun kita terdapat perbezaan di dalam kepercayaan dalam politik. Dan TikTok sendiri mengetatkan ataupun membaik pulih maklumat peribadi penggunanya, dan saya rasa untuk menggunakan akaun TikTok ini perlulah memberi penekanan yang tinggi oleh pihak penjagalah, untuk kita awasi setiap apa yang dilihat oleh golongan-golongan muda ataupun golongan-golongan belia. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana memberikan pendapat anda dan memberi hujahan serta membincangkan isu TikTok ini dengan memberi penjelasan yang amat baik. Jadi saya sekian dulu, sekian daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu pada segmen yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.